Assalamualaikum semua. Assalamualaikum kepada semua anak murid yang cikgu sayangi. Selamat kembali ke sekolah walaupun dalam keadaan COVID untuk tahun 2021. Cikgu harap anak murid cikgu semua bersemangat dan terus bersemangat untuk belajar. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Ada 3 kelas untuk yang cikgu ajar ni. 4 Intan, 4 Zamrud dan juga 4 Kristal. Jadi cikgu harap semua murid cikgu dapat memberi kerjasama supaya apa yang kita belajar kita akan ingat sampai bila-bila. Baiklah murid-murid, cuba awak tengok slide yang kedua. Guru reka bentuk dan teknologi anda. Siapa tu? Cuba tengok dalam gambar tu. Untuk mereka yang tidak pernah kenal saya ialah Cikgu Khairia Husni Othman. Mungkin ada sebilangan murid yang pernah mengenali saya kerana saya telah mengajar anda untuk mata pelajaran matematik. Okey, untuk tahun 4, kelas 4 Intan, 4 Zamrud dan 4 Kristal, yang akan menjadi guru reka bentuk dan teknologi anda ialah saya sendiri. Selain daripada itu, kita ada lagi 2 cikgu RBT iaitu Cikgu Muslim dan Cikgu Nik Nabila. Untuk tahun 2021 ni, Cikgu Prakash telah berpindah, jadi kami bertiga akan mengajar anda dan mengharapkan anda juga gembira untuk belajar mata pelajaran RBT ni, ya. Baiklah murid-murid, cuba tengok slide ketiga ni. Buku dan peralatan yang wajib ada untuk kelas RBT 2021. Okey, nombor 1. Buku teks akan diberi kepada murid setelah murid mula hadir ke sekolah nanti. Buat masa sekarang, kamu semua tak ada buku ni. Jadi, nanti bila dah datang sekolah, kita akan beri buku teks yang sebenar. Buat masa sekarang ni, anda semua digalakkan untuk melihat atau merujuk buku teks digital. Link tersebut cikgu dah bagi, jadi nanti boleh tengok, ya. Okey, nombor 2. Cikgu harap kamu semua sediakan file management ni supaya mudah untuk kita simpan semua tugasan yang akan diberi waktu sekolah nanti. Kertas photostat, lukisan, hasil reka bentuk, semua letak dalam file ni. File ni murah je, awak boleh beli kat Tesco, boleh beli kat DIY, boleh beli kat Eco. Okey, buku tulis apa cikgu yang nak pakai? Buku garis 1, buku Gapet. Okey, buku tu mesti bermula daripada tangan kiri. We have to write from the left side. Okey, bukan daripada kanan. Yang kanan tu buku agama. Saya nak buku yang Gapen, nombor 1. Selain daripada tu, tolong sediakan alat tulis yang lengkap, bawa warna. Pen warna-warni boleh pakai, tapi warna merah tak boleh. Okey? Okey murid-murid, apa itu mata pelajaran RBT? Pernah tak dengar perkataan RBT sebelum ni? RBT ialah mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ianya menggantikan mata pelajaran kemahiran hidup. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 kamu tidak pernah belajar, tetapi bila kamu sudah masuk tahun 4, kamu akan mula belajar mata pelajaran RBT. Okey, RBT sebenarnya dia mempunyai 2 bahagian, iaitu teori. Dalam teori ni kita belajar menulis, melukis, melakar, mereka bentuk. Macam seni pun ada jugalah RBT ni sebab kita lebih banyak kepada mereka bentuk. Dan kemudian amali kita akan berbincang, kita akan membuat hasil produk akhir. Apa yang kita punya belajar tu contohnya menjahit. Kita belajar teori dia, macam apa itu jenis jahitan, berapa jenis jahitan, nak menjahit guna apa. Jadi bila kita dah belajar teori, kemudian kita kena buatlah menjahit tu. Macam mana pula nak jahit? Awak akan hasilkan, contohnya saya bagi kena jahit bantal. Itulah dia namanya amali. Okey, RBT cabang bidang STEM. Pernah dengar tak perkataan STEM? STEM tu ialah Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Maknanya dalam RBT ni, kamu akan belajar reka bentuk, kamu akan belajar usahawan, akan belajar teknologi maklumat, pertanian pun akan belajar. Pertanian kita akan belajar darjah 5 nanti. Okey, dalam mata pelajaran RBT, murid-murid semua akan didedahkan dengan pendidikan abad ke-20.
21. Apa tu PAK 21? PAK 21 tu kamu akan belajar kendiri. Kendiri tu contoh macam apa yang dah jadi pada pandemik sekarang ni lah. Kamu belajar mengenai WhatsApp, Telegram, macam sekarang ni juga daripada YouTube. Selain daripada tu, kita akan belajar kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek, macam cikgu cakap tadi, buat projek. Lepas tu, pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Murid dan RBT. Murid-murid semua, sila lihat gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Inilah antara contoh-contoh pembelajaran murid dari segi pembelajaran kendiri, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, inquiry. Kalau kamu tengok abang-abang dan kakak kamu ni, contoh yang kakak ni tengah buat gubahan untuk makanan. Jadi bila kita dah belajar secara teori, kemudian kita akan buat amali. Begitu juga awak tengok kat bawah ni. Terima kasih kepada murid-murid dan ibu bapa yang telah menghantar tugasan RBT semasa PKP. Ini semua tugasan tahun lepas tau. Walaupun PKP, murid-murid semua excited, gembira untuk belajar RBT. Mereka boleh buat projek ni di rumah. Melalui cikgu ajar, buat teori, baca buku, kemudian amali mereka menghasilkan produk-produk yang hebat. Contohnya awak boleh tengok macam-macam jenis kereta yang mereka hasilkan. Ini semua projek murid tahun 4. Yang atas ni pun sama. Semua projek tahun 4. Yang atas ni pun sama. Ni bahagian makanan, mereka melakar, mereka bentuk, pembukusan. Semuanya menarik. Okey? Gambar-gambar yang kamu tengok sekarang ni, ini juga adalah jenis-jenis pembelajaran kendiri. Tapi semua ni berlaku sewaktu sebelum COVID. Awak boleh tengok gambar sebelah kiri awak. Mereka semua melakukan pembelajaran kendiri. Kemudian pembelajaran kolaboratif. Mereka berbincang. Mereka buat perbincangan. Kemudian pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Okey, gambar sebelah kanan ni pula ialah hasil tanaman. Mereka menanam. Betapa seronoknya pelajaran RBT ni. Mata pelajaran RBT sama seperti mata pelajaran lain. Tetapi tahap penguasaan KSSR RBT berbeza daripada mata pelajaran lain. Walaupun dia ada tahap penguasaan daripada 1 sehingga 6. Okey, untuk mata pelajaran RBT, murid-murid semua perlu menguasai tahap penguasaan daripada tahap 3 sehingga tahap 6. Tahap 6 tu baguslah kerana murid boleh mencipta reka bentuk sendiri, dia boleh buat sendiri tanpa bantuan orang lain. Lepas tu dia boleh ajar pula kawan dia. Itu kita memang boleh bagi tahap 6. Jadi cikgu harap anak murid cikgu semua ni akan lebih kreatif, akan inovasi, buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau kamu tengok dua gambar ni kan. Gambar yang pertama ni, murid melakukan aktiviti amali sebelum COVID-19. Okey, setiap murid perlu membuat amali dalam bengkel. Satu meja 6 orang. Tapi disebabkan COVID kan, jadi setiap amali tu kita ubah bawa ke kelas. Kalau kamu tengok gambar kelas ni kelas Pak Intan tahun lepas. Jadi mereka melakukan aktiviti amali dalam kelas sendiri mengikut SOP yang dibenarkan. Barang-barang semua tak boleh kongsi, semua barang kena bawa daripada rumah lah. Peralatan pun semua. Kalau tak, cikgu memang kena sanitize sentiasa. Okey, inilah dia bengkel reka bentuk dan teknologi SK Tun Hussein On. Okey, kat mana bengkel RBT ni? Bengkel RBT ni berada di tingkat pertama di Blok B. Dia bersebelahan dengan bilik makmal sains. Bengkel RBT berada di atas kelas prasekolah. Okey, cikgu tahu kerana kamu berada di blok yang berlainan, cikgu harapkan awak punya jangka masa datang daripada kelas kamu ke bengkel hanya mengambil masa 5 minit saja. Tolong jangan lebih daripada tu sebab kita akan kerugian. Mata pelajaran RBT ni seminggu sekali je dengan cikgu. Jadi rugilah kalau misalnya awak dah buang masa berjalan. Okey, jadi buang masa sebab kita akan banyak tertinggal. Selain daripada tu, tolong berhati-hati. Jangan berlari ketika turun tangga. Daripada perjalanan awak
daripada kelas ke bengkel memerlukan banyak keselamatan. Okey, peraturan keselamatan bengkel. Ini yang kita akan belajar pada tahun 4. Kita akan mula belajar peraturan keselamatan bengkel daripada awak darjah 4 sampailah awak darjah 6. Pertama sekali, patuhi arahan guru. Siapa guru kamu? Guru RBT kamu ialah saya, Cikgu Khairia Husni yang baik hati. Okey, so jangan masuk bengkel without my permission. Jangan masuk bengkel tanpa kebenaran saya. Bila kamu dah sampai, tolong susun dan letakkan beg di luar bengkel. Sekiranya kelas kamu di awal pagi, kamu boleh bawa barang-barang kamu, tak payah naik kelas terus ke bengkel, letaklah beg di luar bengkel tu. Okey, kamu tak dibenarkan bawa botol air ke dalam bengkel, hanya alat tulis dan buku sahaja. Walau apa-apa sekalipun, kita akan tunggu dululah macam mana keadaan selepas COVID ni. Jika kita belajar di bengkel, inilah peraturannya. Jika kita tak belajar di bengkel, akan ada peraturan yang mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, saya ceritakan mengenai peraturan bengkel dahulu ya. Bila dah sampai, bila cikgu dah benarkan masuk, kamu masuk, jangan berlari. Dalam bengkel, tak boleh berlari. Mesti jalan lebih elok, lemah lembut. Okey? Buka semua tingkap dan pintu sebelum apa-apa aktiviti. Okey, bila kamu dah selesai melakukan aktiviti, pastikan bersihkan meja kerja dan bengkel. Jangan ada sampah ataupun paku ataupun skru benda tajam wayar di bawah meja. Tolong kutip. Sebab nanti membahayakan orang lain pula. Okey, dalam bengkel boleh tak pakai slipper? Tak boleh. Kena pakai kasut. Okey, patuhi arahan keselamatan bengkel. Guna alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, kemalangan atau benda-benda yang tak bagus, awak mesti bagi tahu saya dulu. Okey, first kali awak kena bagi tahu Cikgu Khairia ada perkara yang buruk berlaku. Okey, saya akan datang. Saya akan tengok. Jangan awak sendiri pandai-pandai ya. Peraturan keselamatan diri. Okey, di buku surat 6 dalam buku teks awak ada menyatakan mengenai peraturan keselamatan diri. Peraturan keselamatan diri ni kita mesti patuhi sebab kita nak buat aktiviti dalam bengkel. Jadi cikgu harap kamu semua akan sediakan apron. Semua murid perlu pakai apron. Sebab tahu saya nampak saya pakai apron kan? Untuk apa? Supaya baju kita tak kotor. Okey, bagi murid yang pakai tudung, sila ikat dan masukkan tudung awak dalam apron. Bagi murid yang tak pakai tudung, ikat rambut yang panjang. Okey? Bukan rambut dibiarkan macam tu je. Lepas tu, pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam bengkel. Peraturan seterusnya ialah peraturan keselamatan alatan. Apa itu alatan? Alatan tu ialah apa sahaja barang, bahan, alatan tu apa yang kamu pakailah dalam bengkel tu. Apa yang kamu guna dalam bengkel tu. Kalau kamu tengok ada ring-ring dekat situ, pertama sekali bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Tetapi selalunya saya memang akan tunjuk cara-cara keselamatan yang betul apabila menggunakan sesuatu alatan. Contohnya, kita nak guna penjala wayar. Saya akan ajar cara dan teknik yang betul bagaimana untuk menggunakan penjala wayar. Sama juga contoh kamu nak guna pemutar skru. Saya akan ajar macam mana nak guna pemutar skru untuk buka skru. Begitu juga dengan cara untuk menutup skru, mengetatkan skru. Okey, kita perlu berhati-hati semasa menggunakan alatan. Guna cara yang betul. Alatan contoh seperti pemutar skru bukanlah pedang, bukanlah permainan dalam bengkel. Jadi semua orang mesti dengar dan patuhi arahan saya. Okey, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Contoh dia, cikgu, saya dapat pemutar skru yang berkarat. Okey, berkarat tak boleh pakai lah dik. Awak kena pulang pada cikgu. Sebab bila berkarat, dia akan mendatangkan apa? Banyak kuman. Murid tak boleh pakai. So, saya kena ambil. Murid tak boleh pakai. Okey? So, selepas kamu dah pakai peralatan, kamu mesti bersihkan alatan tersebut selepas kita guna.
Selepas kita dah guna, kita kena simpan balik alatan tu di tempat dia semula. Jangan bersepah-sepah. Dalam bengkel, ada dia punya kotak tersendiri, ada bahagian tersendiri. Jadi, kalau kamu dah ambil penjala wayar, letaklah di dalam bekas penjala wayar. Bukannya di bekas tukul. Okey? Gunakan alatan dengan cara yang betul. Saya dah terangkan tadi, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini yang paling penting. Sebab tu, saya sangat-sangat berharap semua murid saya pasang telinga, dengar arahan sambil kita bergembira dan seronok belajar dalam bengkel. Okay, it's so much fun. So, saya tak nak ada menjerit-jerit, saya tak nak ada pergaduhan, saya tak nak ada sebarang kemalangan dalam bengkel waktu PDP saya. Peraturan terakhir yang kita akan pelajari pada hari ini ialah peraturan keselamatan bahan. Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, peraturan keselamatan bahan. Apa tu? Peraturan ni dia melibatkan pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Okey, bahan-bahan ni memang ada dalam bengkel dan ditempatkan dalam almari yang khas dan tidak bercampur dengan barang-barang lain. Jadi sebelum kamu akan mulakan aktiviti, walaupun cikgu dah terang, kamu rasa macam curiga, pasti tak pasti. Jadi kamu perlulah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada cikgu. Tak kira lah sama ada dengan saya ke, cikgu Muslim ataupun cikgu Nik. Bila kamu dah guna bahan-bahan tu, kamu kena simpan kat tempat yang selamat. Kat mana kamu ambil, kat situ juga kamu kena letak. Tapi selalunya saya yang akan ambilkan lah. Dan kemudian saya yang beri kepada murid. Okey, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Benda ni, perkara ni bukan hanya kamu perlu praktikkan di bengkel sahaja. Contohnya kalau kat rumah guna iron pun kena hati-hati kan. Bila kita dah pakai, kita kena bersihkan. Kalaulah contoh kita ada buat penyelenggaraan untuk bengkel, sama ada itu adalah program untuk panitia ke ataupun aktiviti kelab ke. Jadi kalau misalnya contoh penyelenggaraan minyak yang kamu pakai tu tertumpah ke atas lantai, kamu kena bagi tahu saya cepat. Kita akan bersihkan bahan tersebut supaya tak ada siapa yang akan jatuh, tak ada siapa yang akan kena kemalangan. Kita nak mengelakkan kemalangan. Okey, kita tak nak ada kemalangan langsung. Okay. Jadi, selain daripada tu, kamu kenalah guna bahan yang berhemah dengan cermat. Jangan tuang banyak sangat sampai jatuh, sampai membazir. Macam cikgu cakap, tak boleh main-main dalam bengkel. Bila dah simpan, kena simpan tu dalam keadaan yang betul. Jangan kamu simpan je tapi kamu tak tutup. Semua ni penting. Okay, cikgu harap apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar memberi manfaat kepada kamu, untuk kamu boleh aplikasikan bukan untuk hari ini je, tapi untuk masa akan datang. Okay, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye.